Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini bersama dengan 5 daripada bulan Syawal 1443 Hijriah, balik pihak majlis kita ni ditutupkan daripada beberapa ikhwah kita dan pelajar-pelajar yang senantiasa ikuti pengajian kita ni, minta supaya kita itu mensyarahkan akan matan Aqidah At-Tahawiyah bagi Imam At-Tahawi Abi Ja'far. Maka balik pihak majlis pun kita seolah kata sebulak suara lah, kata insya-Allah kita akan sahuti dan kita akan syarahkan matan At-Tahawiyah mengikut apa yang kita itu talaqi ambil daripada alim ulama kita, daripada guru kita kepada guru kita, sehingga sampaikan kepada Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah pada akhir jilsah, bagi mereka yang senantiasa ikuti majlis kita, tengoklah Tuhan nak beri kita syarah sampai ke berapa kali perjumpaan. Tapi saya niat kata perjumpaan hak kali mula-mula ni kita nak syarah mutawassit.
Tak ada jadi bawah sangat, atas sangat. Duduk tengah-tengah lah. Kerana kita nak kongsi sesama pelajar kita yang ada di hadapan kita ni, dan nak kongsi juga dengan ikhwah-ikhwah kita yang senantiasa diikuti daripada silaran yang mubasyir ini. Kalau gitu, tak apalah, biiznillahi ta'ala, matan At-Tahawiyah ni sebagai matan yang seluruh ulama pakat ambil faedah daripada dia. Ambil faedah daripada dia. Dan kita pun nak kongsi juga, kerana Imam At-Tahawi ni adalah Imam A'immatil Hadis. Ingat mula-mula tanya jelas dalam hati kata Imam At-Tahawi adalah Imam Ahlil Hadis. Imam Ahlil Hadis, Imam Ahlis Sunnah. Dia bukan daripada hak lain, daripada aliran lain, itu bukan. Walaupun ramai di kalangan orang Kamadian itu mensyarahkan akan matan Tahawi, tetapi dia syarah di atas usul yang lain daripada usul Imam At-Tahawi. Imam At-Tahawi adalah A'immatul Hadis, A'immatul Sunnah, mendahului wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala di atas akal fikiran manusia tentang pegangan, tentang cara kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka majlis kita ni nak berjalan mengikut apa yang dikehendaki oleh imam lah. Kerana Imam Tahawi ni Imam Ahlil Hadis, maka kita nak syarah mengikut Ashabil Hadis. Walaupun kita adalah capure tadi itu, kita nak cakap tentang masalahnya, iaitu sakut paut dengan masail al-kalamiyah, sakut paut dengan kalam dan apa nama tu. InsyaAllah kita akan ikuti bersama di dalam ruangan pengajian Aqidah At-Tahawiyah kita ini. Kerana saya syarah mari beberapa kali dah di tanah Arab sendiri pun beberapa kali khitamkan akan ini matan dengan pelajar-pelajar daripada berbagai-bagai negara lah di sana tu. Akan tetapi hari ni kita nak syarah di tanah air kita lah, supaya dapat keberkatan berlaku dengan ini matan. Nampak tu tak? Tu. Kemudian matan At-Tahawi ni, kita pergi mata sajalah bagi mereka yang nak ikuti kita tu, mana pergi mata saja tak apa dah. Kita tengok, kita nak syarah tadi itu syarah mengikut Fakur Rumuz dulu. Soalah kata nak bukakan matan dia tu apa maksud kok mana, kita nak pergi hak tu dulu. Nak mendalami, nak mendetailkan hak tu yang naik darajat kelas dia lah. Kelas dia. Dan kita akan sebut sedikit daripada sejarah hidup Imam At-Tahawi. Jadi setengah daripada ulama kita ni dia bagikan matan At-Tahawiyah ni, kita tak ada bawa datang hak kecil tu, matan hak kecil tu. Ada bawa datang hak kecil tu. Ada bawa matan mari. Tak ada bawa, tak apalah. Nanti malam esok kerana kita waktu beg hak kecil tu. Nah, hak kecil itu ulama kita dia bagi. Ya seolah kata dia buat buat rakam. Rakam pertama, rakam yang kedua, sehingga rakam 228 semua. Matan ni mana kata hak nak masuk ngaji ni insya-Allah kita hafal lah. Siap dia mari boleh 3 matan sekali ke 4 ke, hafal hidup dalam dada. Man hafizal mutun hanal funun, ulama kata. Siapa dia ingat dan faham akan matan yang dibawakan oleh alim ulama di sini, seolah kata dia boleh capaikan matlamat ilmu semua. Sebab itulah dalam Islam kita ia 2 cara, hifzan wa fahm. Faham serta ingat. Kalau ingat saja tak faham pun tak jadi, ataupun faham saja tak ingat, tak boleh juga. Ia duk dua-dua.
Sebab itulah guru kami alaihi rahmatullah Dr. Jihad dulu dia pesan sokmolah masa kita duk belajar dengan dia Bulul Maram tu, dia kata dalam Islam kita kena ada dua. Yang pertama hafal, kemudian faham. Faham tu ambil mana? Ambil daripada faham alim ulama kita yang kita talaqi daripadanya. Jangan terlupa kata ilmu agama, ilmu talaqi. Nak pergi faham sendiri tak boleh. Illa malaikat kita ada adawat dah. Mana ada dah alat cara kita nak faham, kita boleh pergi baca buku, tak ada masalah. Imam Suyuti pun sebut di dalam kitab Itqan fi Ulumil Quran gitu juga. Bukan semua kau duduk tunggu. Kalau negeri Arab kata apa tahu tak? Orang panggil mahsyi. Biasa tengok mahsyi tak? Mahsyi ni orang Arab dia suka makan benda-benda lagu tu. Dia ambil daun ke? Kalau rumah kita nak banding tu yang mudah nak faham. Hak ni panggil mahsyi. Mahsyi ni makna kata dia ambil daun warakah, daun daripada daun ainab, daun buah zabib tu. Daun angun kalau bahasa Sia tak. Dia ambil daun tu dia pergi bukuh nasi tu. Dia bukuh nasi tu dalam tu adalah cara-cara dia tu. Dia bukuh. Lagu tu. Kalau mau kita kan tupak lah. Nampak? Mana kata nanti orang duk suak semata. Cari sendiri tak pandai. Tak jadi lagu tu. Ya kena kita asahkan diri kita dulu. Kemudian kita gapa pula? Kita cari pula sendiri. Hak ni pakat jalan ulama pakat jalan gitu belaka. Cuma orang kita setengah-setengah tak faham tu dia kata tak boleh baca buku sendiri. Bukan baca sendiri. Kita ada dah adawat supaya dengan kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari ni seumpama kitab ada depan kita ni kitab Fathul Bari ni. Kalulah kita nak mengaji 2 baris sehari, habis tak? 19 buah tu. Bukan kitab buat mengaji, kitab Fathul Bari. Apa yang kitab mutala'ah. Kitab mutala'ah suku, kitab lidirasah suku. Buat mengaji talaqi. Buat mengaji talaqi seumpama mata tahawi ni. Nampak tu tak? Tu cara kita nak belajar kan. Jadi ambil matan mula-mula sehingga akhir ni iaitu 200 berapa? 228 semua. 200 berapa? 228 matan semua. Apa ingat nak Basri? Alhamdulillah, insya-Allah. Kena sungguhlah. Ngaji kena sungguh baru tafawuk. Apa makna tafawuk? Atah. InsyaAllah kita akan taksil di dalam pengajian kita ni, kita perhati molek, niat molek. Ngaji ada di niat. Kalau kamu niat molek, tu hakak. Niat tak molek, pah bawah. Ada ilmu banyak tadi, tak tahu. Nampak dah tu? Terkadang orang tu ngaji supa je dengan kita. Guru tulah, kitab tulah, masa tulah, kelas tulah. Dia mau tahan. Kita duduk bawah. Terkadang kita boleh markah banyak lebih pada dia. Tetapi dengan ikhlas tu hakak naik. Ikhlas mana bersih hati. Mengaji apa orang tanya? Mengaji li ajli hifziddin. Mengaji kerana nak jaga agama, bukan mengaji nak jaga perut pedas. Dah tu. Sebab tu kalau kita mengaji kerana nak jaga agama, orang duit pun kita tak sah. Kalau tak kena dengan agama. Wi pangkat pun kita tak sah. Wi gapo pun. Nak tarbiyah kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah mana? Orang mari tahu kepada Nabi Muhammad, mu nak pangkat, aku nak ui kamu. Mu nak duit, aku nak ui kamu. Mu nak perempuan, aku nak ui kamu. Semua aku nak ui belaka. Tapi mu berhenti pada waktu hijrah. Nabi terima tak? Nabi tak terima. Sebab apa? Sebab dia da'iyan ilallah. Bukan da'iyan ila nafsihi. Beza di antara mengajak kepada Allah dan mengajak kepada diri. Kita apa supa? Ngaji agama kena kerana Allah. Bukan kerana tu kerana ni. Tu tak? Tu. Situ kita kena terkis. Sebab tu guru kita Dr. Jihad ataupun Dr. Ismail Lutfiyah terkis masalah ni. Terkis nak mana kata dia gagah masalah ni. Ikhlas molek. Bau terhakak. Kalau tidak sifr. Jatuh pah bawah kata. Tu maknanya gitu. Kemudian, belum daripada adab cara-cara kita mengaji ni, ulama kata, nak tahu tak? Alhamdulillah. Min barakatil ilm ayyun sabaqaulahu ila qailihi. Di antara keberkatan ilmu,
Makna kita menisbahkan perkataan dia kepada tuan dia. Nak ngaji gapo-gapo kena kenal tuan dulu. Kita nak ngaji akidah At-Tahawiyah. Faman huwal imam At-Tahawi. Pia dia. Di situ kita kena buat tauti'ah. Apa makna tauti'ah? Muqaddimah. Kena dengar dulu. Nak ngaji Sahih Bukhari. Saya ngaji Sahih Bukhari dengan guru di Dumyak sana. 3 halaqah. Dia duk royak Imam Al-Bukhari. Royak dalam menangis. Gembira serta sedih. Royak dengan hati. Api elektrik ni putus. Dia royak dengan mulut sebab ilmu dalam dada mereka. Nak royak kata cara kita ngaji tu kena kenal tu. Kalau tak kenal tu tak kasih. Tak kasih. Ngajilah gapo-gapo. Kita banyak dah kita seolah kata Tahawi ni darah kelas yang keberapa ni? Kelas 3 dah. Nah, kelas 1, kelas 2 kita tak ada bubuh dak dalam silaran langsung ni kita tak ada bubuh dak. Kita basil mubasyir ni kita tak ada bubuh. Kita buah ni insya-Allah kelas 3. Nah, kelas 3, atas lagi kelas 4. Insya-Allah taala kita akan sambunglah biidznillah taala. Jadi pakat kenal belakalah matan At-Tahawi. Itu dah tempat kita ni iaitu kitab Frisai bagi Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Salah satu daripada guru kita lah. Kita tak ada dengan dia tapi guru kita tu belajar dengan dia. Nampak tu tak? Belajar dengan dia. Tak apalah. Jadi mari kita tengok dulu piakah Imam At-Tahawi. Siapakah Imam At-Tahawi dengan molek berarti baik. Sejarah ulama ni kalau kita dengar ni rasa ada kelazatan. Dia tak serupa dengan sejarah orang lain. Tapi dia orang beroyak jugalah. Nampak tak tu? Kalau orang beroyak tak itu, tak juga. Sebab tu kita ngaji kena pandai beroyak. Tapi kena ada ilmu. Ni terkadang pandai kecek tapi ilmu tak ada. Silah tu. Itu tak? Nak pandai kecek, pandai hurai, pandai buat misal serta mempunyai ilmu pengetahuan. Itu tak? Tak apalah kita tengok jadi molek. Apa dah kan mata? Ingat dah ke? Awak hari boleh 3 tak apa. Tak apa. Amanah kita amanah dengan diri. Guru yang ajar gitu ya. Tapi kita tu kena buat diri kita. Kalau tidak saja. Masa kita duk ngaji dulu, guru royak gitu kita klik buat. Tak pandai nak buat misal sebagaimana saya royak ke Abdullah, tak pandai nak buat misal. Kita tulis dengan tangan misal kita tak buat klik book hak kita tu. Tulis seka cara nak buat contohlah mana. Lepas tu kena qiyas di atas. Sebab tu ulama kata faqis ala qauli takun alamah. Qiyas di atas pendapat aku, contoh aku, maka jadilah misal bagimu. Seolah kata kita kena ada behel. Kalau kita kecek mudah-mudah agak, kita nak ada juga harta hak orang tua tinggal kita. Di atas harta orang tua tinggal kita tu lah kita menega tambah. Gitu. Kalau nak cari dengan sekaligus tak berat lagu tu. Tak gitu. Ni cara dia. Baik. Jadi Imam At-Tahawi rahimahullahu taala ni siapa? Malam ni tengok hak ni dulu. Kita tengok hak ni dulu. Ikhlas molek ngaji tu. Ikhlas molek. Nabi lari kita ngaji jangan ada 3 perkara. Yang pertama hadis sahih daripada Sunan Ibni Majah. Yang pertama ngaji jangan kerana nak berbantah dengan orang tak erti. Nak tekan main dengan orang tak pandai jangan, tak sah. Nabi lari. Imtithal li awamir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May yuta'ir rasul faqad ata' Allah. Tak itu. Kita taat ke Rasul seolah kata kita taat ke Allah Ta'ala dah lah. Faham tu? Jangan kita ngaji untuk nak bantah dengan orang tak erti, orang jahil. Kita kena siar ke dia. Jangan dia buat beci ke dia, tak boleh. Ya, orang sakit. Kerja bagi doktor ni, bomo panggil mah kita bomo. Malaysia tak panggil bomo, panggil puak-puak doktor. Duk hospital tu lah. Kita lu doktor duk di jamiah. Pelik kau tu. Tak itu. Kalau Malaysia, kalau kita kata pergi mengaji, dia faham mengaji Quran.
Kita pergi mengaji kitab, mengaji apa, istilah lain-lain. Kalau kita duduk dengan mereka itu lama, kita tahulah cara-cara tu. Tak apalah situ. Yang pertama, jangan kita berbantah dengan orang tak tahu. Tak sah. Orang tak tahu, kita tengok, sudah. Nampak tu tak? Yang kedua, jangan duduk megah di atas orang yang reti lebih pada kita. Aku ngaji, aku nak sama dia ilmu aku dengan tok guru aku. Nak buat pelaga baru dengan tok guru dia. Ada orang pasal tu, tak ada tarbiyah. Dia buat pandai cara dia buat reti pada guru. Dia tak reti, dia buat pandai. Tu Nabi lari kita. Sebab tu dia tak ada tubik muka tu. Kemudian yang ketiga, jangan ngaji kerana nak cari habuan dunia. Jangan. Ngaji cari habuan dunia, jangan sama sekali. Tak baik lagu tu. Betul tak? Jangan ngaji kerana cari habuan dunia. Kalaulah kita tak ngaji kerana Allah Ta'ala, habuan dunia semua mari belakang kita. Cuba tengok. Tapi yakin tak yakin tu. Kalau yakin, hasil bagi kamu semua yang kamu itu kena. Siapa dia ada 3 perkara ni, Nabi kata, tak boleh buat tu baik pada 3 perkara ni kalau mengaji agama, adkhalahu Allahu an-nar. Tu habis ngakak orang situ. Bukan orang mengaji ni tak kena masuk neraka. Kalulah niat tak kena, pas tu orang neraka juga. Sebab tu dia mau kata jangan buat mudah hidup dunia ni, ia tak ada selamat. Sebab itulah Tuhan kata afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Membuasa tenir ke dengan cobaan Allah Taala ataupun rancangan Allah Taala, kalau membuasa tenir, orang tu kalau tenir dengan rancangan Tuhan, orang rugi. Ni sebab itulah kita ni nak mengaji agama kena ada bimbing, kena ada jaga diri. Hak tu kata gitu, hak ni kata gini. Hati kita nak bulat tadi tu, ya Allah, mallahu bihi alim. Sebab tu hati kita kena kena gagah sungguh, kena kuat sungguh, kena ada power sungguh, barulah sampai pada matlamat dia. Sebab tu Imam Syafi'i tak syarat pula nak bolehkan ilmu tu kena tulus zaman, kena panjang sikit masa, kena suhbatul ustaz. Kena ada syekhun fattah, kena ada guru untuk nak buka kai kepada dia. Wirti, guru hak pandai buat misal, guru hak pandai huraikan masalah hak hak daqiq, hak halusi, hak dalam dan sebagainya. Ya lagu tu cara kita mengaji. Kalau tidak agak saja ngaji 20 tahun sama dengan ngaji setahun. Sebab apa? Sebab tak ada cara tadi. Suhbatul ustaz mana kena duduk dengan guru. Ngaji ni tok guru ya hajar ke ketika ya jalan saya ni ke ngapa Quran di kampung ni, nama orang yang kata di Muhafazah Dumyat tu dia ada kampung nama Kafrus Sa'an. Maka di sana tu ada kampung nama Dawai tu, ada kampung kalau kita pergi hijau sedap tengok. Ada tanim ya pesing hidup panggil kampung Arak ke. Namanya Wustani. Ramai ulama dalam tu. Tapi ya tubik mari beranak tu besar situ, ya tubik mari duduk di bandar. Kita pergi hak ketua alim ulama Quran tadi itu tu dia anak murid Syekh Abdul Basit Abdul Samad. Anak murid Syekh Abdul Basit Abdul Samad. Kita pergi tempat rumah dia. Mati dah alaihi rahmatullah. Kita pergi baca Quran atas dia ni, dia boleh qiraatul asyarah. Qiraat 10. Rumah dia ni rumah biasa gitu. Sini ada sanad Quran ambil di dia hingga ke Allah Subhanahu wa taala. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Amirus Sama' Jibril alaihi salam an Rabbil Izzah Subhanahu wa taala. Sambung sanad dia. Dia tunjuk, tengok. Daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Quran mesti talaqi juga. Kita pergi. Mari apa? Ya baik. Mari ada hajat nak baca Quran atas tok guru lah. Kok mana tak ada, kok mana ada. Iqra ya baca. Dia duk nyanda biasa, ingat Quran 10 qiraat, bukan sa qiraat 10. Ikut wajah mana-mana dengan i'rab dengan wajah tu wajah ni baca atas dia. Lepas tu dia tak kita tubik jalan kok benda-benda kapung-kapung kita ya pergi jalan baca le keadaan jalan. Ya tunjuk pahang ke tu, ni pahang ni orang makan gini, ya dah ajar belah. Itu mana suhbatul ustaz. Sampai waktu zuhur pergi sembahyang masjid, klik mari. Dia kata, makan nasi dulu belum nak klik. Kita pergi lepas subuh tu klik pukul 3 petang. Gitu kita duk main dengan
dengan ahli Quran. Ahli Quran sungguh. Baca boleh, syarah boleh, ngajar boleh, muhaffiz. Orang panggil kalau dulu kada di Mesir panggil kutab. Orang panggil kutab. Kutab ni apabila Fransa masuk dalam negeri Mesir dia buah ni tubik. Sebab apa? Sebab kekuatan orang Arab dia duduk di kutab. Puak hang ngajar Quran duduk di tiang-tiang masjid. Dia buah tubik, dia turn up buah tubik. Awak apa? Kerana tak sewa orang reti Quran. Kalau reti Quran ada kekuatan. Orang reti Quran ni ada kekuatan. Tak kira siapa-siapa. Bangsa-bangsa mana pelah gilah tak ada gapo. Dia buah tubik. Nampak tu tak? Sebab tu orang buat beza di antara ad-dirasah Quraniyah baina al-jami'ah wal jami'. Jami'ah dengan jami' tak sama. Kita pergi Mesir mula-mula ni nak ayat mula-mula dah. Orang pasang foto nah ramai zaman tu fok hebat-hebat tu orang Jawi kita. Ya tak mana beza di antara Jami'ul Azhar dengan Jami'atul Azhar. Hak mana lebih dia kata. Basri, hak mana lebih di antara dua tu? Jami'ul Azhar dengan Jami'atul Azhar. Mana lebih di antara dua tu? Jami'atul Azhar apa? Qallah. Mahalai. Kalau Jami'u? Sejid. Orang zaman tu dia tak faham lah ni. Ni hak mana tahu ngaji dah. Dia faham lah ni. Dia kata Jami'atul Azhar tu bawah sikit dia kata. Jami'u tu lah hak kuat dia kata. Ada yang mau tanya buat apa? Hak tu muzakkar, hak ni muannah dia kata. Ada. Dia tak kira kata ta di situ ta apa nama muannas. La, bukan ta muannas, ta al-masdariyah li taqwiyatul kalimah. Ta masdariyah li taqwiyatil kalimah. Hak tu makna kata lebih daripada jami'u. Tapi ingat, ad-dirasah ilmiyah kuat di jami'. Masa tok guru hak duk di tiar-tiar duk ngajar tu kuat lagi. Gagah lagi. Mereka ini ahli sungguh dalam masalah ilmu pengetahuan. Kita boleh kita tengok, tapi learning gak bahasa dia lah. Zaman pesing duit bunga boleh ni payah sikit lah. Nampak? Duit bunga boleh lah ni puak-puak dia. Tu jadi balap takar situ dah. Kita duk royak hak dulu. Tak apalah. Tak apalah. Kalau royak murih demo. Tengok sejarah Imam At-Tahawi sikit. Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Tengok sini sikit. Ni putai ke setengah jer. Imam At-Tahawi ni nama gapo? Nama dia orang gelar dia Abu Ja'far. Nama Ahmad, anak Muhammad, anak Salamah, anak Abdul Malik Al-Azdi Al-Misri At-Tahawi. Tu nama penuh dia tu. Orang Arab ni dia suka tahu baka dia mari di mana. Kita orang Jawi tanya, anak cucu mana? Tak tahu. Tu orang kita. Sebab tu orang apabila tak ambil penting dengan baka ni seolah kata, gitu. Nampak tu tak? Tak ambil penting dengan baka gitu. Basri baka mana? Main mana hantar sah? Tahu tak tak mari mana? Main orang Sina ya tu. Tahu tak tak baka kita main mana asal? Tubik kat mana? Alhamdulillah tahu. Mari mana start ni kata. Nak tahu tak baka kita ni daripada mana? Daripada Turki ke, daripada Yaman ke, daripada Mekah ke, daripada mana? Ya orang Jawi kita ni asal ya gitu. Nampak tu asal ya gitu. Hak saya ni asal daripada Turki. Asal daripada Yaman. Mari kok tok Daya ni kok pada Mekah Syekh Daud gapo ni boleh warah kita belaka, tok nenek kita belaka. Nampak tu tak? Kita kena tahu, tanya orang tua kita tak ada lagi kita mari dana. Heran tu. Tu cara dia. Kemudian tengok. Dia nama Ahmad bin Muhammad. Orang Arab ni dia tiga nama ni yang masyhur. Ahmad, Muhammad, Mahmud. Kalau kita tak kenal Arab, kita tanya ya, nak panggil lah mana? Panggil Muhammad, ya tak apa. Muhammad, ant. Tak apa. Kita kecek bahasa Fusah anta. Ya bahasa Amiyah inta. Ya kasrahkan hamzah tu. Inta. Nampak tu tak? Kalau kita anta lagi mula-mula ni anta lah, tapi kalau duduk lama-lama inta juga. Nak itu. Tu. Jadi nama dia Ahmad bin Muhammad. Tengok. Ya orang Arab ni dia agungkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bin Salamah bin Abdul Malik Al-Azdi Al-Misri
At-Tahawi. Masri tadi itu nisbatan ilal balad, negeri Mesir besar, segagah-gagah. Kalau Mesir ni dia boleh faham Islam sungguh lah. Faham Islam, anak kata Islam hak sungguh. Allah ni pun Islam juga, tapi Islam banyak dok dikarukan oleh Fuk Almaniyah, Fuk sekolah lah ni. Sekolah banyak, banyak. Kita nak sebut talih mana lah, payahlah. Tapi kita duduk dalam negara kita, tak apalah, kita boleh tahu sebagai maklumat. Nampak tu tak? Tapi ya orang Islam lah. Banyak ke ulama kita banyak di sana. Hak molek-molek tu banyak, tak ada gapo. Mesir ni negeri berkat. Udkhulu Misra insyaallahu aminin. Amin sungguh. Siapa dia biasa duduk Mesir, amin sungguh. Tak suka dengan duduk di negeri lain. Gi tengok. Orang tak pernah duduk boleh serah air sungai Nil ke? Tak apa. Air sungai Nil tu kan? Bahasa Jawa kita panggil sungai Nil tu. Al-Misri, ya orang Mesir. Betul tak? Tu dia. Baik. Kemudian nisbah pada At-Tahawi. At-Tahawi ni satu qaryah. Satu qaryah. Betul tak? Satu qaryah ada di negeri Mesir sana. Nisbah kepada Taha, satu qaryah yang ada di panggil Janub. Janub ni makna selatan lah, selatan Mesir. Kok Sa'id Mesir ni. Kita duduk kat atas tu, ada Qahirah tu, hak tengah dia, Pak Klang dia. Kok Dumyak, kok mana tu, Pak Nera pula. Kok tu, dia bagi gitu. Tak apalah, kita nak tahu gitu. Tu tak? Tu. Beranak dia ni kita nak pergi dengan cara ringkas-ringkas ni. Beragi dengan cara-cara ringkas. Beranak dia pada tahun 239. 239. Anda boleh ingat baik. Hak ni makna kata kena ingat. Kena ingat. Hak ni makna kata pakat diroyakkan oleh ulama anak murid dia sendiri. Hak royak. Kata dia beranak pada tahun 239. Hak ni hak sahih pendapat dia. Dan wafat dia pada tahun 321. Tahun 321. 321. Imam Tahawi ni rahimahullahu taala ni, Imam At-Tahawi rahimahullahu taala ni, ia besar duk di dalam ia besar duk di dalam umuh penuh dengan ilmu pengetahuan. Makna penuh dengan ilmu pengetahuan. Makna kata ia beranak dalam keluarga orang alim lah, kalau kita kecek mudah. Beranak dalam keluarga orang reti, orang alim, ahli ilmu. Bukan sekadar ilmu, dan lebih ada nasab. Orang lebih. Ni makna kata orang nak sangat kepada orang lebih ni. Ia jadi ulama ni kalau ia lebih serta dia tu keluarga dia hebat, alim, ia tu bi alim sakit sungguh. Sebab tu Dr. Jihad biasa kata kepada hamba, dia kata, orang kita kalau pak ya alim, tok ya alim, cucu dia ni la mathil. Tak ada pion boleh nak mengatasi. Kalaulah silsilah pakai alim belaka, tapi ada juga pak alim anak tak alim pun banyak. Tak kan? Bukan semua makna kata nak jadi alim belaka. Pak dengan anak sama-sama alim, pia di kalangan ulama Basri. Pak paling anak paling pia. Boleh pia Abdullah. Taimiyah boleh. Imam Suki, pak ya alim, ya pak alim. Imam Haramain, pak ya alim, anak pak alim, boleh. Tu di dalam sejarah tu boleh sebut belaka benar-benar lagu tu. Tapi ada pak tak alim, tapi anak tak alim besar. Pia, tahu tak? Imam Syafi'i pak yang sakit juga. Hak orang biasa, pak biasa. Imam Abdullah ibn Mubarak, pak dia biasa, pak dia orang kebun. Orang kebun tak? Orang buat kebun. Menane ni, tapi anak la mathil. Ali ibn Madini, jelah tak? Nampak tu, hak tokoh sungguh tu. Kita cari ulama, kita nak sebut ulama hak tokoh sungguh. Tak usah sebutlah hak pesifat tere, panyo, pata, tak usah. Nampak dah tu? Hak nun banyak lagi dalam kitab Tabaqat.
Tak tabaqat Syafi'iyah, tabaqat Hanabilah, tabaqat Malikiyah, tabaqat tu tabaqat ni banyak lagi. Habis situ. Imam Tahawi ni dia beranak di dalam bait al-ilm. Warga ada punya ilmu. Dan ayah dia ni daripada ahli ilmu. Hebat dalam masalah syi'i. Masalah syi'i, masalah apa hebat. Imam apa nama ayah dia. Ayah bagi Imam At-Tahawi. Dan mak dia ni hak sakit. Mak dia ni termasuk daripada pia. Tahu tak mak dia pia? Termasuk daripada orang ada ikut tim majlis Imam Syafi'i, duk ngaji dengan Imam Syafi'i. Mak tu termasuk daripada ashab hak pengikut Imam Syafi'i. Orang alim besar mak tu. Sebab tu ya tarbiyah anak dia tadi tu hebat tu. Kemudian mak dia tu dua beradik dengan Al-Muzani. Kenal Muzani tak? Muzani ni lah orang hak sebar mazhab Imam Syafi'i. Anak murid Imam Syafi'i hak sejati. Dua beradik. Mak dia dengan Muzani ni dua beradik. Seolah kata Muzani ni pak saudara dia. Muzani hak ada kitab nama kitab Syarhus Sunnah tu. Kita syarah di negara Mesir tu habis dari awal hingga akhir. Syarhus Sunnah. Nampak tu? Hak tu akidah Syafi'i sungguh tu. Hak tu hak akidah Syafi'i. Ada pun hak lain tu Syafi'i mazhab ya akidah takut lain. Nampak je tak? Hak tu bab lain hak tu dalam sejarah nyata masalah nak susu tak ada. Jadi mak dia dua beradik dengan Muzani. Cuba khayal tengok. Yang tubik lah mana. Sebab tu tubik sakit anak dia. Ni mak tak tahu gapo agak. Naklah mana sangat. Sebab tu lah orang tanya penterbiah tu bila nak terbiah anak jadi molek. Tengok mak dia tu lah mana. Cari mak tu lah molek dulu. Nampak tu tak? Kalau mak tak molek saja. Tak tubik buat sakit hati perih. Nampak tu tak? Tu cara dia. Kemudian Imam At-Tahawi ni duk generasi mana? Tahawi ni duk generasi mana? Kita nak tahu juga tu dia duk generasi mana. Ya duk tu semasa a'immatu kutubis sittah min ashabil hadis. Dekat-dekat tu masa Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah ya duk zaman tu. Nampak tu tak? Ya duk zaman tu. Tu Imam At-Tahawi. Jadi mata dia yang tulis tadi ni seolah kata berkesan dengan ashabil hadis. Tak ada berkesan dengan ahli kalam, ahli falsafah, manatiqah ke apa dak, bukan lagu tu. Ia berkesan dengan ashabil hadis. Sebab ia duk generasi tu. Nampak tu tak? Dan Imam Tahawi ni bukan ya alim satu perkara. Ia tak jadi Mu'tazilah dulu ataupun jadi Syiah dulu dak, asal daripada Sunni sehingga mati di atas akidah Sunni. Tak ada khilaf tu. Tetapi ganakah mati At-Tahawi ni terkadang tak ada masyhur sangat, masyhur hak lain. Ni bab politik ni. Bab siasah. Nampak tu tak? Bab siasah supaya dalam negara kita, hak jadi ketua kita tu, orang pandai pada dia tak ada kan? Ada pandai ramai lagi kan? Tetapi kan tak nak naik tak boleh. Dengan sebab kalau pahal situ, okey. Kita duduk dalam dunia, pahal situ. Kalau orang ni boleh naik, orang lain lana-lana lagi. Tengok, back dia, lihat belakang tu, nak akak dia tu, siapa? Terkadang kelu punya akak kalau orang dia. Hai kelu tak? Kelu, Alhamdulillah. Jahil Hai kelu, pahal tak? Tapi dia kata ke orang lagi tu, kecik atas awsaf tak apa. Kecik atas awsaf, sifat tak apa. Kata di atas ashkhas tak boleh. Tu tak? Kena kikir gigi lah sikit situ tu. Sabar sikit. Jangan gaduh. Kita ni ya gaduh sebab tu jadi punah tu. Kemudian dia ni Imam At-Tahawi ni dia suka mengikuti halaqah-halaqah ilmu. Dia duk ngaji mana? Fu ashabis sunnah sampai ke Imam Syafi'i. Dia duk di Masjid Amr bin As. Kalau kita pergi Mesir, ya ada dua masjid. Masjidil Azhar dengan Masjid Amr bin As. Banyak ke fu ashabil hadis duk dek. Duk di mana? Duk di Masjid Amr bin As. Duk situ. Kita biasa pergi situ, dah orang duk sana pun biasa pergi belakang.
Di situ tu gedung ilmu. Imam Syafi'i gapo duk main kat tu lah dulu zaman tu. Nampak tu tak? Pada zaman tu Imam Tahawi tu dia duk kat tu. Duk di Masjid Amr bin As, masjid besar. Kalau kita pergi tengok. Masjid mula-mula setelah daripada Amr bin As mari buka Mesir. Mari buka Mesir. Katanya setengah tu tahun 21 Hijrah. Tahun 21 Hijrah. Mari buka. Ya Qibti asal kan? Nasara Masihiyin. Sebab tu lah Islam mari buka negeri Mesir jadi Islam. Puak padri dia ni berasa seolah kata malu muka dia pakai warna hitam ni. Baju luar ni pakai warna hitam. Piyah hitam, warna hitam pakai. Kalau kita tengok hak lain pakai putih. Orang tanya, buat apa sebab apa? Ya apa yang saya kata hazin. Seolah kata malulah kita kata kalah. Baju pakai ia kalah. Kalah di atas umat Islam. Mari umat Islam buka pakai terima belaka. Maka dia buat masjid besar. Pas dia pergi juga ni. Di satu hak sebut ni Masjid Amr bin As apabila itlaq di Kahirah. Ada satu di Dumyat ada. Di Dumyat pun ada Masjid Amr bin As. Kesal dia pun ada sekarang. Sekarang di Masjid Qadim mereka panggil. Dia Qadim. Hak dulu. Dia duduk situ tu hafal Quran di atas seorang nama Abi Zakaria Yahya bin Muhammad. Tok guru dia. Tok guru dia. Tok guru dia seorang ni, Tok guru Imam Tahawi seorang ni tidak ada tiar di dalam Masjid Amr bin As, malaikat di tiar tu ya khatam Quran sekali. Tiar berapa ratus tiar dalam tu. Setiap tiar tu ya khatam Quran sekali. Tu cara ulama dulu duk nyanda baca Quran khatam sekali beralih ke pula. Maka hak tu lah tok guru tu lah. Jadi tok guru utama hak mula-mula sekali mengajarkan Quran kepada mana? Kepada kepada Imam At-Tahawi. Kepada Imam At-Tahawi. Tu dia. Tu dah. Tu dia. Kemudian dia ni Imam At-Tahawi rahimahullah taala ni setelah daripada dia hafal dah Quran, ingat nak jadi ulama ingat molek. Kita nak tak orang jadi ulama tengok molek tata belakang dia. Ya hafal dak Quran. Hafal dak Quran. Kalau tak hafal Quran di awal, walaupun alang ilmu naik langit mana pun tak diakukan. Sebab Quran tak ada. Ada riwayat daripada orang Jawi kita ni bawa ulama besar daripada ulama tanah Melayu kita, tanah Taning. Bawa pergi Mesir. Waktu anak murid dia ramai dia nu dia buka madrasah, buka gapo dah kan. Tak usah ayat nama dah. Kita ayat sifat. Bawa masuk dalam bilik jabatan puak-puak ulama Azhar lah zaman tu lah. Ulama Azhar hak warak-warak zaman tu. Hak tak boleh makan duit apa nama fawaid bunuk tak boleh makan zaman tu. Raya-raya apa sing Christmas gapo haram belaka lah ni jadi kok lain. Nampak tu dah? Ni benda tak kena duk murih. Benda tak kena duk murih. Saya sebut ni benar-benar. Dia mau nak engkar tak boleh. Sebab kita pun mengaji sana juga. Terkadang orang apa korban cara mikir ni. Dia pesen kata, ia nak sekat tak boleh. Kita je. Dia pesen kata, dada spek buat. Pandangan spek je lah tu. Masuk dalam jabatan tu. Hak ni royak lah. Ni tok guru ambo mengaji dengan dia. Gini. Lalu ulama Azhar pakai piyah merah tanya, kam tahfaz minal Quran? Berapa menghafal Quran? Tunduk. Setengah kata menangis kata. Nampak tu tak? Ayat kata Quran tu mula-mula sekali. Hafal Quran mula-mula sekali. Kemudian lepas daripada Imam At-Tahawi hafal Quran, dia mengaji pula dengan pak saudara dia hak lain tu piyah Muzani. Mengaji dengan pak saudara dia Muzani. Mengaji kitab mukhtasar tentang masalah hadis. Hak Imam Muzani tanda masalah hadis daripada Imam Asy-Syafi'i. Lepas pada mengaji Quran, ngaji apa? Ngaji ilmu hadis. Tak ada ngaji ilmu lain. Nampak tu tak? Quran mula-mula, kemudian al-hadis. Tu, kalau kita nak terbiah diri kita, mula dengan Quran, kemudian al-hadis. Hadis gapo tu payah Allah ni nak. Hadis bulu marah. Hadis tu. Quran, kemudian bulu marah. Hafal atas guru, ngaji ahkam, ngaji hukum cara Quran molek,
Ngaji hadis pula lepas dah tu. Tu ya cara lagu tu. Nampak tu tak? Tu. Sehingga tahun mana? Sehingga lama jugalah duk ngaji tu. Sehingga kata ahli sejarah di sini iaitu tahun 252. Tahun 252 duk ngaji dengan Muzani itulah. Duk ngaji dengan Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Kemudian dia ni cuba kita tengok pada logik akal itulah. Siapa darajat dia yang mengaji? Yang ngaji kena ni siapa? Ngaji kena siapa kepada matlamat. Kalau ngaji tak kena cara, ada pikir kita saja ya. Nampak ya kita hebat gitu gini dah. Tapi dia tak kena cara Quran pun tak hafal, hadis pun tak tahu darajat mana tak tahu. Tu tak siapa darajat. Nampak dah tu? Hadis boleh baca, tapi tak tahu tak darajat hadis ni mana, duk mana. Sah ke, hasan ke, dhaif ke, jiddan ke, dhaif jiddan ke, munkar ke, syaz ke, maudhu' ke, tak boleh buat beza. Itu bukan orang alim. Nak alim lagu mana nak buat beza tak boleh. Nampak tu dah? Ulama duk royak habis hawa dah cekak dah duk royak, tapi ya tak ada boleh ilmu daripada ulama masalah tu. Dia buat tubek juga ada pelak-pelak pasal tu. Tu tak dikirakan orang alim. At-Tahawi dak yang ngaji dengan cara molek. Siapa kepada darajat. Cara lagu ni ulama dah jas pakai kita hari ni. Bukan putus masa Tahawi saja. Dah. Nampak tu tak? Bukan putus masa Tahawi saja. Lepas daripada dia umur 20 tahun. Yang ngaji mari siapa umur 20 tahun, dia tinggal pendapat hak pak saudara dia. Muzani tu asal mazhab Syafi'i dia. Tinggal pendapat Syafi'i itu mazhab Syafi'i, gi pakai pendapat gi bermazhab dengan mazhab Abu Hanifah. Bahawa dia tanya apa Tahawi mung jadi moyo, jadi cenderung hati kepada hak Imam Abu Hanifah, sedangkan mung duk ngaji dengan pak saudara mung Syafi'i 100% lah. 1 juta lagi boleh kata kita kata. Pekak panggil Syafi'i koh. Dia kata, tiap kali aku nak tengok pak saudara aku lekat masalah, dia rajak kitab Hanafi semua, dia kata. Muhammad ibn Hasan Al-Syaibani ada kitab ke? Wah, umur besar tu. Hak tu duk munazarah dengan Imam Syafi'i semua hak tu. Imam Syafi'i kata kalau orang gemuk aku tak bisa tengok berjaya seperti dia. Sebab orang gemuk banyak makan betul tidur. Al-Syaibani ni ya besar tubuh tapi tak tidur. Ingat tempo kuat, munazarah sama, kecek bicara, munazarah mana bicara sama hukum agama dengan Imam Syafi'i. Tiap kali Muzani lekat masalah, tengok pada kitab hak Al-Syaibani di dalam mazhab hak aliran hak Al-Hanafi. Aku dah tengok ya sama gitu. Satu hari aku baca boleh juga kita, aku terang nak tengok atik, nak cuba tengok atik. Puasa kata sedap balik ning. Tahawal, tukar daripada Syafi'i jadi Hanafi. Tak ada pelik tu. Tak ada jadi pelik ke apa, hak pelik hak biasa kata fateri belaka tu. Nampak tu dah, hak biasa dunia semua tak ada pelik, nak tukar mazhab tak ada masalah. Kita usah ikhlas dengan hak ni, tapi pergi dengan caralah. Hak ni biasa tak ada mazhab langsung berat juga. Tak reti berapa sekarang. Tak boleh. Hak ni dia reti. Dia faham. Dia tahu. Pergi. Tu dia. Lepas tu ada ke tak? Ulama hak jalan seperti Tahawi ni. Daripada Hanafi pada Syafi'i. Ada. Hak daripada mazhab Hanafi pada Syafi'i pun ada. Pia Alhamdulillah. Ya royak sore. Siapa? Masuri. Daripada mazhab Hanafi kepada mazhab Syafi'i. Hebat ia tu dalam mazhab Syafi'i kalau ngaji kena belaka, jumpa belaka. Ahli sunnah bukan ahli kalam. Imam As-Sam'ani. Tua kitab Qawati'ul Adillah. Bisa dengar tak Imam As-Sam'ani? Imam Sam'ani ni ya asal mazhab Hanafi. Kemudian tahawal jadi Syafi'i. Tak ada masalah. Tapi puak ni akidah salah belaka ni. Akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan fiqh mazhab Sunni tapi akidah moyo ko Mu'tazilah ke ahli kalam ke tak okeylah.
Nampak tu tak? Ni kita tak saya sebut mana dia mau kata tak boleh tak sedap dengar. Alikat leh. Tapi tak ada gapo hak sungguh. Nampak tu tak? Tu hak sungguh. Kemudian setelah daripadanya kita ni kecek dengan cara cepat-cepat ni. Kalau nak banyak gak tak ada nak kira. Banyak lagi kita nak pakai masa ni. Rihlah dia ni Imam Tahawi ni yang ngaji setepak ya. Imam Tahawi ni tak ngaji banyak tepat. Kalau celok ni tak hadir ke kita. Mari duduk di jamiah ni, suta tu baik pergi jamiah tu. Lepas ada jamiah tu baik pergi jamiah ni. Lepas ada tu duduk sini. Mari pondok ni duduk sini, duduk sini. Mari guru tu guru ni. Hak ni nanti tengok. Tak tahu palaika. Dia tak jadi orang lagu tu. Ngaji kena tetap. Mana nak ngaji? Ngaji molek situ. Ambil dari awal hingga akhir. Boleh dah situ baru pindah tak apa. Imam Tahawi ngaji setepak, ngaji Mesir. Tak ada ngaji lain, ngaji Mesir. Lepas daripada boleh ilmu banyak tu baru dia keluar tu pergi pada negeri Syam, negeri Damaskus. Tapi ya hasil dah lah ilmu. Nak oyak kata orang kita tak pasti kata kena duk banyak tepat. Ni pasal yang kata duk makan cara mikir pelik-pelik. Kita kena rehlah banyak. Hak ni tak ada masuk lagi wah anu dah. Nanti hangit. Nampak? Ni cara dia. Cara tak kena belaka tu cara mikir lagu tu. Tak betul cara mikir lagu. Ngaji wi molek, ngaji wi asah. Nah, hak sunnah tu ngaji wi asah. Ngaji molek, tak sistem molek. Nak tahu insya-Allah kita akan royak satu persatu cara ngaji lagu mana. Nak jadi tokoh ulama, nak jadi hebat. Tak jadi supaya dia apa boleh 50%, 30% tak apa dah, tak boleh 100% pun. Tapi duduk sejalan dengan mereka. Ya lagu tu cara tetapkan. Sabat. Kena tetap. Ni duk hafal Quran molek-molek. Dia mau ni dia mau duk belarak dah. Pergi belarak. Nampak? Tinggal hafal Quran. Lepas tu 2 tahun pula nak hafal Quran. Ni panggil kata orang apabila jadi mutalawwin ni, ya Allah. Tak jadi orang sungguh. Quran pun tak boleh. Bab politik pun kosong. Bab ekonomi pun tak erti. Apa lagi nak kata? Tak boleh ke apa? Ada kendai lagu tu. Sebab tu kita, hadaf kita kena tetap. Nak ngaji ke apa? Nak kok mana? Takhasus mana? Syariah ke usuluddin ke lughah Arabiah ke i'lam ke apa? Weh tetap. Nak mengaji medik, ngaji pet. Ngaji. Weh tetap. Ni dak ni dak. Kok tu lah kok ni kok tu cari. Ni tak ada habis jurumiah, nak naik qatrun nada, tak ada habis qatrun nada, naik syuzul zahab, tak naik syuzul zahab, naik alfiyah, kalau naik alfiyah nak naik apa nama mughni muhtaj, apa mughni labib. Tak ada boleh pos sekarang. Hak yang bertukar. Ni tak hadir. Nampak tu tak? Ada lain masalah mustalah pun serupa. Tak ada nak habis baikuniah ni nak lakah gi apa nama nuzhatun nazar ataupun nukhbatul fikr. Nukhbatul fikr tak ada nak habis naik nuzhatun nazar. Tiba-tiba lakah pergi pada Muqaddimah Ibn Salah lalu. Ada selak situ. Tu cara ngaji tak kena lagu tu. Tu tak? Sebab apa? Sebab gaduh. Ta'ajjal syai'an gaduh. Satu perkara tak hasim tu. Sebab tu Tuhan kata, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Jangan gaduh. Ngaji Quran pun jangan gaduh. Setangguh ke setangguh. Jangan gaduh. Ni adalah cara orang jaya. Syekh saya ni, hak saya ngaji 2, 3, 40 orang guru-guru daripada negara Mesir 40 orang, daripada 4 mazhab, lebih daripada 40 orang guru, sanak sampai ketua belaka insya-Allah taala cara ngaji kita. Kalau dia baca buku, dia bagi buku sutet tu atas meja hak landak. Dia baca Syiar A'lamin Nubala, dia ajar cara kita baca. Ambil di awal hingga akhir 32 jilid semua. Habis licin baca. Kita ni pergi hak ni habis 2 muka, hang nak pergi hak lain pula. Tu tak tahu. Tu cara ya lagu tu. Kena sabar ngaji, kena sabar. Lu tak sabar tak hasil. Sebab tu orang nak pada orang ngaji hak sungguh. Tubik sore tu bermada. Pak kalau tubik 10, lebih lagi. Nampak tu tak? Tu cara dia lagu tu. Lepas daripada tu dia pergi di Syam sebentar. Pergi sana tengok, pergi ziarah di Asqalan, pergi ziarah Baitul Maqdis dan berbagai-bagai, jumpa dengan guru-guru sana, boleh tukar-tukar ilmu. Lepas daripada dia hasil dah. Saya nak ayat tak? Nak rihlah boleh. Lepas pada kita hasil dah. Pada tempat ni kita hasil dah, pergilah tempat lain pula, tak ada masalah.
Ni tak ada nak masuk lagi. Tu masalah. Sebab kita, saya nak banding, nak misal. Masuk kedai nak makan nasi lapar ke? Memang buat lambat sikit. Tu baik pergi kedai lain. Tunggu tak lambat, pergi kedai lain. Boleh makan tak? Hanya pungat demo lagu tu. Tak gitu? Tu cara lagu tu. Dan Imam At-Tahawi ni banyak guru dia. Guru dia hak mula-mula sekali mak dia. Mak ya guru dia. Ngajar apa? Ngajar masalah lughah Arabiah mula-mula. Mak ngajar sendiri. Mak dia ngajar sendiri. Lepas pada tu, pak saudara dia. Dia Imam Al-Allamah Ismail Ibn Yahya Ibn Ismail Al-Muzani Al-Syafi'i. 2 ni 4 meninggal. Akidah salaf 100%. Tak ada campur sikit pun akidah dia dengan akidah lain. Ni nak ayat kata tokoh ulama kita lagu tu. Cuba-cuba kita nak bawa salah ni jadi buku dah. Ni orang tak tahu. Dia tak tahu nak kan, yang tak tahu. Itu seorang. Yang kedua Ibnu Qutaibah. Abu Bakar Ibnu Qutaibah. Dia aja guru bagi Imam At-Tahawi. Tahu tak Imam An-Nasa'i? Hak kita duk baca dalam hadis tu, rawahu An-Nasa'i, tok guru Imam At-Tahawi. Tok guru Imam At-Tahawi, Imam An-Nasa'i. Dan Imam Rabi', kenal Rabi' tak? Rabi' Ibnu Sulaiman Al-Muradi. Tok guru Rabi' ni anak murid Imam Syafi'i. Rapat dengan Imam Muzani tu. Orang duk tepi Imam Syafi'i. Kalau kita pakai cek bahasa kita, anak murid bawah dagu. Tiap kali Imam Syafi'i ngajar, ya ada sama. 2 orang ni. Muzani dengan Rabi'. Tak lepas. Saya ada anak murid saya nama Badris daripada orang Malaysia. Ya Allah. Tak pernah tinggal. Walaupun satu sekali pas kita ngajar. Ikut madah ke apa. Ya mari jumpa saya. Lughah Arabiah tak ada gagah mana. Tubik sekarang duduk di Jamiah sana. Alhamdulillah. Nak ayat tak orang mulazamah istiqamah jadi orang sungguh. Nampak tu tak? Khitam dengan kita beberapa kitab daripada ilmu alaq dan ilmu tu banyak daripada tu. Hingga boleh takhrijil hadis. Kuasa nak hukum dengan cara hak dia tu boleh. Kamar dia pergi ukur tengok hak ulama, tengok kata lagu mana. Tu cara ngaji. Nampak tak tu? Kamar dia pia pula Imam Abi Daud As-Sijistani. Tu kitab Sunan Abi Daud, rawahu Abu Daud, tok guru At-Tahawi. Sebab tu kita nak berguru tu boleh juga tengok hak pasal mana. Kena pilih tok guru. Fangzur amman ta'khudhu dinakum. Tengok katik guru kita nak ambil tu lagu mana. Kalau guru pandai pada Tuhan, pandai pada Rasul, saya kacau. Dah tu. Kena guru hak ikut ittiba'. Okey, lah tu lagu tu. Kemudian anak murid dia ramalah. Anak murid dia Al-Azdi dan Hafiz Ibn Muzaffar Al-Baghdadi, Yunus Al-Misri dan banyak lagi lah. At-Tabarani, tu kitab Ma'ajim, tu anak murid Imam At-Tahawi. Rawahu At-Tabarani, bisa dengar tak? Yalah, tu anak murid At-Tahawi. Imam At-Tahawi ni semua ulama di kalangan ulama Islam kita ya aku dia. Akak aku belaka. Imam Ibn Asakir dia kata kana thiqatan thabtan faqihan aqilan. Dia ni adalah orang thiqah, orang yang teguh, orang yang faqih, orang yang berakal. Akal di sini makna kan? Akal faham dalam masalah urusan din, agama. Dan juga lain daripada tu Imam Ibnu Abdul Bar pun kata lagu tu loh. Kata lagu tu kana min a'lamin nas bisiratil kufiyin wa akhbarihim wa fuqahaihim ma'a musyarakati fi jami' madhhabil fuqaha. Ibn Abdul Bar pun aku kata dia ni sealim-alim manusia, sehebat-hebat manusia. Tu cara. Sekarang lah ni orang buat sijil cara aku tu baik daripada ulama juga. Hak tak reti dia kata Yahudi. La ilaha illallah. Tapi sekarang pakat terima belakang dah tu. Hingga tu cidik dah sekali tu. Kenapa? Tu. Nak ayat kata tak reti la ilaha illallah. Tak reti. Sebab apa? Sebab duk mengaji sistem pasal pelik-pelik tu. Pasal kata tak tahu nak tak tahu cara dah. Tak tahu cara baca 18 madah sungguh, baca 2 baris.
Hadis maudhu', hadis mungkar syad tak tahu. Tu masalah. Itu masalah. Faham tak? Imam Sam'ani pun aku, Ibnu Jauzi pun aku, Imam Ibnu Az-Zahabi pun aku, As-Safadi pun aku, Ibnu Kathir pun aku, hingga Suyuti pun aku. Semua pakai aku belakang. Sebut dalam Siyar A'lamin Nubala, sebut dalam Al-Wafi fil Wafiyat bil Wafiyat, sebut di dalam Al-Multazim, bagi beberapa kitab daripada kitab-kitab ulama yang menterjemahkan. Keistimewaan ulama Islam kita ni, ia ada terjemah dia. Bukan makna kata marin mana tahu demo ni. Tak. Kalau marin mana tak tahu main mana, orang tak terima ilmu. Ya lagu tu. Faham tu? Ya lagu tu. Imam Tahawi ni tulis buku banyak. Tulis kitab banyak. Setengah bila kata kitab dia ni berbagai-bagai bahagian ilmu. Bahagian akidah dia tulis, bahagian tafsir dia tulis, bahagian hadis dia tulis, bahagian fiqh dia tulis, bahagian tarikh dia tulis, bahagian hukum syarak, rukun-rukun, cara nak petua, cara nak apa-apa dia tulis. Hingga dibilangkan ulama tu dia tulis lebih daripada 30 buku. 30 nama. Satu buku terkadang berapa jilid? 16 jilid, 20 jilid. Satu nama. Supaya Mushkil Athar 16 jilid. Syarah Mushkil Athar 16. Syarah Ma'anil Athar lebih daripada 10. Nampak tu tak? Ni nak ayat kata At-Tahawi ni bukan alim satu midah. Alim merangkungi beberapa ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala bukakan kepada dia. Nampak tu tak? Allah Subhanahu Wa Taala buka kepada dia. Hak lagu ni orang alim sungguh. Ni dok Allah ingat hadis sejuta gitu, mana tulis saya dia? Mana aku dia? Baca Quran lebih teruk pada budak tadika lagi. Alim pun lah tu. Tak gitu? Ni tak ada pun kita nak ayat kata nak cara mikir. Benar-benar lagu tu tak ada. Kalau ada teruk. Tak gitu? Kitab ya hak masyhur, kitab apa ada? Tanda taruh. Satu, Syarhu Ma'anil Athar. Kalau ada fursah kita tengok dalam internet dulu. Ada belakang tu. Syarhu Ma'anil Athar. Cara nak faham hadis-hadis Nabi tu lagu mana? Ni Imam Tahawi buat. Mari. Yang kedua, Syarhu Mushkil Athar. Syarah tentang masalah hadis-hadis nampak zahir dia tu berlawan di antara satu sama lain. Imam Tahawi mari hipung. Nampak tu tak? Yang ketiga, Mukhtasar At-Tahawi fi Fiqh Hanafi. Pada fiqh Hanafi, Mukhtasar At-Tahawi pada fiqh Hanafi. Yang keempat, akidah kita nak ngaji ni lah, iaitu akidah At-Tahawi. Ni akidah ni. Hak dia sungguh tak ada capur. Cuma terkadang kita tadi itu berhajat kepada kena talaqi. Sebab kalam At-Tahawi ni kalam mujmalah. Supaya Quran tu kan. Ya boleh syarah balik Mu'tazilah pun ada tafsir Mu'tazilah. Balik Syiah ada tafsir Syiah. Ibadi ada tafsir Ibadi. Sebab Quran kalam mujmalah. Kalam At-Tahawi banyak mujmalah, terkadang orang ambil kesempatan. Tapi dia ashabil hadis. Sebab tu kita nak tengok ashabil hadis faham lagu mana terhadap kalam At-Tahawi. Itu dah. Kalam At-Tahawi. Imam Tahawi ni tak ada pergi jawab tinggi-tinggi sangat ya. Tetapi akhir-akhir hayat dia tu orang wi jugalah. Panggil kata pangkat tu, jadi tok qadi gapo tu, dia jadi naik ya. Dia kata tak apa, kita jadi orang ikut tak apa dah, dia kata. Orang pesen kata tak ada nak sangat. Orang tak nak ke nak wi pula. Hak pesen duk cari tu. Siapa tu baik orang kat perut tu. Tu jadi masalah. Tu masalah. Lepas daripada tu, itulah sedikit daripada jaksa dia. Akhir sekali dia wafat pada tahun 321 Hijrah. Pada malam hari Khamis, ketinggalan daripada bulan Zulqa'dah di negeri Mesir. Maka ditaruhkan di satu tempat nama Al-Ash'ath. Al-Ash'ath. Satu tempat duk balik selatan negeri Mesir. Taruh sana. Kubur dia sebagai kubur a'immatil muslimin. Tak dipuja, tak diambil ambil kesempatan gitu dan gini, tak. Selamat molek daripada fitnah-fitnah
hak itu. Itulah sedikit daripada gapo? Sedikit daripada sejarah Imam At-Tahawi. Ni kita kecek dengan ringkas dah ni. Nah, kita kecek dengan ringkas dah. Baik. Kemudian kita tengok sikit tengok pada perkataan Imam At-Tahawi itu rahimahullahu taala. Tengok pada mata dia tu lah. Siapa dia ada mata, tengok mata lah. Tengok pada mata dia tu Imam At-Tahawi nak katalah mana. Kita ambil sikit dululah, tak apa. InsyaAllah kita kekodok gilah. Qala al-allamatu hujjatul Islam Abu Ja'far al-Warraq At-Tahawi di Misr rahimahullahu ta'ala. Telah berkata seorang yang bersangatan alim, al-allamah, bersangatan alim, dia adalah hujjah bagi al-Islam, hujjatul Islam. Tapi masyhur hujjatul Islam Imam Ghazali. Tapi Imam Tahawi pun ulama gelarkan dia hujjatul Islam juga. Maka perkataan hak atas tu bukan perkataan yang dituliskan oleh Imam At-Tahawi sendiri. Kenapa tu? Itu panggil kala al-nusakh. Nusakh mana kata orang hak tulis perkataan Imam At-Tahawi. Orang tak boh di diri dia gitu dan gini. Anak murid boh tak apa. Patut kalau mu tak murid pada anak murid, tak ada masalah. Anak murid nak panggil tok guru, tok gapo, tak sedar ingkar, tak ada masalah. Cuma kita tadi itu tak sedar akadlah diri. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Nampak tu tak? Ni terkadang kita kena jaga. Ada satu mauqi' nama mauqi' apa tahu tak? Al-Imamul Allamah. Al-Imamul Allamah. Al-Imamul Allamah. Pakat senyap belaka. Berkena ke demo, pakat senyap belaka. Sebab tu dak. Tu makna kata boleh, tak ada masalah. Anak murid nak panggil tok guru, tak ada apa. Nak panggil Al-Imamul Allamah lagi, tak ada masalah. Anak murid nak panggil, dah hak, tapi jangan melampau lah. Jangan melampau. Halakal mutanatti'un, jangan melampau sudah. Di sini katanya Imam Al-Allamah hujjatul Islam pia Abu Ja'far Al-Warraq At-Tahawi. Imam At-Tahawi lah rahimahullah taala di negeri Mesir. Bi Misra. Boleh baca dua. Misra boleh baca, Mas boleh baca dengan patahkan mim, boleh dua-dua. Tapi luah qiraat hak ana. Udkhulu mis, baca dengan kasrahkan mim. Itulah. Kalau kita pergi Mesir panggil Mas. Boleh juga. Rahimahullahu taala. Kalimah rahimahullahu taala panggil jumlatun khabariyah. Lafzan insya'iyah, ma'nan. Khabar tu, tetapi makna dia insya', makna tutup. Allah marhamhu. Ya Allah ya Tuhan aku, merahmatilah akan Imam At-Tahawi. Itulah. Tu lagu tu. Tu lagu tu. Lepas daripada tu, dia nak kata gapo tengok. Dia nak wayak ni. Dia kata hadza. Nama molek berarti baik. Hadza ini. Hadza ni apa panggil ismun isyarah. Ismun isyarah tufi ayat ada dua. Ismun isyarah tufidul qarib wa tufidul ba'id. Ada ismun isyarah beri faedah dekat, ada ismun isyarah beri faedah jauh. Tuhan kata dalam Quran, inna hadzal Quran. Sesungguhnya ini Al-Quran. Itu isyarat hak dekat. Dalam ayat surah Al-Baqarah dia kata zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitab. Dimakan itu kitab hidayah bagi orang yang muttaqin. Zalika tadi itu isim isyarat aja. Isim isyarat, za seka tu isim isyarat, lam tu lil ba', kaf lil khitab. Di sini hal tanbih, za tu isim isyarat. Lalu mustasyrikun i'tirad di atas Al-Quran. I'tirad tak? Dia katakan, dia pertikaikan, kritik Quran. Dia kata tak kena ni guna sini ni, dia kata. Tak betul ni, kata zalikal kitab. Zalika kok mana kitab ni dekat jauh, dia kata. Maka ulama Islam kata-kata mu tak reti, dia kata. Sebab tu mu nak ngaji pada orang Islam, mu ngaji sendiri. Lah ana. Zalika di sini isim isyarat. Pakai makna ba'id sungguh pada asal,
Tapi di sini bukan tufidul ba'id, tufidul ta'zim. Nak mengagungkan akan Al-Quranul Karim. Sebab dalam surah Al-Isra' dia kata, inna hadzal Quran. Mari dengan ini Quran, mari dengan isi isyarah dekat. Nampak dah tu? Dah tu nah. Kalau kita ismul isyarah pasti kena ada musyarah ilaih. Kita tak ining. Gapo ining? Gapo Abdullah? Kena ada benda. Benda tu panggil musyarah ilaih. Musyarah ilaih ada dua bagai. Ada musyarah ilaih hissiyan, ada musyarah ilaih maknawiyan. Ada hissi boleh nampak dengan pencederaan lima. Ada maknawi lah mana? Tak boleh nampak dengan pencederaan lima. Nampak dengan akal. Seperti kata aku faham dah hak tu royak. Cara royak faham lah mana? Royak faham lagu mana tu kesan daripada hak kita faham. Tapi hakikatul fahm boleh royak dah, boleh sifat dah. Nak sifat tak boleh sebab maknawi. Tapi hakikat dah. Ya hakikat. Tak ada hakikat nak ada kesan lah mana? Faham tak Basri? Faham tak apa. Kalau gitu, musyarah ilaih di sini ni, gapo hak Imam Tahawi kata? Hadza ma yatasawwaruhu huwa. Apa yang dia dok gambar dalam akal fikiran dia. Supaya kita nak kecek, kita sifat taruh dulu dalam diri kita nak kata gapo. Kita nak tulis satu perkara, kita kena sifat taruh dulu dia dalam diri kita nak tulis gapo. Tak gitu kan? Kalau gitu benda hak duk tasawur dalam akal dia, hak duk dalam tubuh seseorang. Sebab tu orang kata ilmu tadi itu kalau kita tak sebar, dia mati sekali dengan Tuhan. Panawi kekal ilmun yuntafa'u bihi, kena sebar ilmu. Sebab tu kata ulama salafus salih, ashabus salafus salih, dia kata afdal amalan gapo sebar ilmu. Sebab ilmu tak mati. Tuhan mati. Faham tak Basri? Sebab tu jangan kedekut. Sebab tu kata dia Muqaddimah Ibn Salah, adab cara kita nak mengaji, kalau orang susuk ilmu, kita jangan kawan dengan dia. Kalulah dia guru, dia susuk ilmu, kita jangan buat guru dengan dia. Buat apa? Kerana orang ni, orang tak sesebar ilmu. Masalah ilmu ya pelik. Kalau kita kau sebar, ya kau banyak ilmu. Sebab tu puak-puak hak biasanya kata duk kacau tak sewi ilmu terkemek. Lagu mana? Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Ya sekat tak sewi kecek. Sekat tak sewi hurai. Sekat tak sewi ngaji belajar. Supaya apabila dia tak boleh ngajar, habis ilmu. Ulama apabila tak boleh ngajar, ya habis ilmu. Apabila tak boleh ngajar, ya nulis. Tak boleh tulis pula ilmu. Habis. Orang tak ketiga. Sebab itulah ulama yang kena duduk dua. Wazifah dia bil lisan, tu'allimun nas bil lisan wa bil qalam. Kena dua-dua. Kalau boleh dua-dua, alhamdulillah. Kalau boleh mana-mana, buat. Hijam boleh lidah, buat lidah. Nampak tak tu? Buat lidah. Supaya Syekh Abdul Rahim, anak adik kepada Syekh Ahmad Ibn Abdul Halim, dia boleh dengan tangan. Tulis juga, tulis. Mula tak boleh. Kita tu hawi kat tangan, tulis. Tu hawi kat lidah, guna lidah. Kedua-dua akhir sekali musyarakah dapat Allah Subhanahu wa taala. Faham tak tu? Ining zikru sebut tak. Sebut apa? Bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Nak menyata, sebutan nak menyata pegangan. Akidah. Mana nak akidah? Mana nak akidah? Pegangan. Asal makna pada luar mana ikatan. Supaya kita sipur satu perkara, kita ikat, jadi kejak gitu. Maka kejak tu kejak habisin dalam hati. Panggil akidah. Kejak dak gitu. Ya tak orang panggil bahasa orang tua panggil tak. Jadi buka tubik. Ya kejak sungguh, ya ikat sungguh. Ya kejak di situ. Nak menyatakan akidah ahli sunnah. Kalimah ahli sunnah ni biar ahli sunnah mana ahli tiba' sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ikut sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Tu mana ahli sunnah. Dalam masalah pegangan, masalah amal ibadat, masalah akhlak was suluk. Duk di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak depan Nabi alaihi salatu wasallam. Tu makna ahli as-sunnah.
Lain pada ning. Nampak tu tak? Lain kalau buat pandai-pandai tak boleh. Wal jamaah. Pia jamaah. Humus sahabah. Jamaah iaitu jamaatus sahabah. Sebab tu Tuhan kata, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Ikut lain daripada jalan sabilal mu'minin. Sabilal mu'minin humul jamaah. Sahabat gi kane, kita gi kane. Ya gi depan, kita gi belakang. Depan. Jangan ada buat selisih dengan dia. Sebab ijmu' mereka itu adalah hujah mereka belakang pada kita. Belakang pada dia hujah. Helah tu. Tu. Al-jamaah. Jangan dah ambil kesempatan. Oh, jemaah tu jemaah ni lah. Okay. Jemaah yang ada asas dia. Hak ni jamaah ashabis sunnah. Yang ada asas dia. Kita ni ada asas ni. Misalah mana tu misal sikit. Gini. Sebab kita tanah kita duduk sekarang lah ni. Kita ada gapo nama surat catat teh daripada jabat teh tanah. Bukan tak ada. Bahasa siapa panggil cenduk dah kan? Dia kena ada. Kalau tak ada, tak boleh. Buat umur sadak demo. Sungguh tak? Tak boleh. Dia kena ada. Juga kita mengaku kita ahli sunnati wal jamaah, dia ada dasar dia. Tahdid dasar. Kalau mendahulu akal di atas wahyu, itu bukan. Kalau mendahului perasaan di atas syarak, bukan. Tu kita tak usah kata kat orang lah. Kita tengok pada ausah. Bas. Cukup. Tu kita nak takdir kita mana. Cari. Hak mana duduk dengan jamaah, duduk dengan sunnah. Duduk situ. Sebab tu Abdullah bin Mas'ud dia takdir dia kena. Dia duduk di Kufah. Fuk Qadariyah saja zaman tu. Fuk Syiah saja duduk zaman tu di Kufah. Dia cari. Tepat mana hak orang berpegang dengan sunnah. 3, suara 2. Tak kira. Ya lagu tu. Tu tak? Tu makna ahli sunnati wal jamaah. Istilah ni timbul bila? Dia mula-mula itlaq istilah ahli sunnati wal jamaah. Man? Nabi Muhammad? La. Abu Bakar? Umar? Uthman? Ali? La. Imam Ahmad? Belum ada tu sikit. Imam Syafi'i? Tahun sekitar 110. Imam Syafi'i beranak berapa? 150? 110? Ayuh Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri. Hak tu sah daripada dia. Adapun pendapat hak kata asal itlaq ahli sunnati wal jamaah ni, iaitu daripada Abdullah bin Abbas, sanaduhu fihi dha'f. Sanad dia ada dipertikaikan oleh ulama sikit. Tapi tak apa, ada mana kata Abdullah bin Abbas kata mula-mula. Tak ada apa. Sebab masalah al-athar, perkataan sahabat tabi'in ke apa, kita boleh kata tak ada jadi susah sangat kita nak terima. Tapi kalamin Nabi jangan. Al-kadhibu alayya laysa ka-kadhibi ala ahad, Nabi kata. Dusta di atas aku bukan seperti dusta di atas orang lain. Sebab itulah Imam Sayuti kata, siapa dia baca salah baris di dalam masalah hadis, yushiku, takut jatuh dalam man kadzaba alayya muta'ammidan. Baca salah hadis. Haluh tu ulama kira tu. Bah kita tu man la syaikha lahu fasyaitan syaihu qala Rasulullah juga. Ada apa orang royak? Orang royak Nabi kata. Ya bukan lagu tu. Apa tu? Kita ahli sunnah, ahli tiba gi dengan alasan. Tu ya kemenangan kita. Dengan alasan. Bayinat antara dan mana? Orang duk makan gitu belakang. Okey. Kalau orang pakai kelanjir belakang, nak kelanjir tak? Orang pakai berokok belakang, nak berokok tak? Dia tak boleh buat gitu. Itu bukan hujah lah. Itu bukan hujah. Hujah, bukti. Minal kitab was sunnah wat tarikhiyah. Lagi. Kita nak tengok. Alal aini war ra's. Tu gitu. Tanda kita lagu tu. Bukan, gitu, gini. Jihad panggil hadis tak song ni kata. Tak song hadis ni. Bukan hadis. Buat tak song cara dia. Tak? Bukan lagu tu. Hadha dhikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah ala madhhabi fuqaha'il millah. Di atas jalanan
ahli pandai bijak pandai di kalangan umat Nabi kita. Millah itu millah hak Nabi kita. Ad-din. Millah itu makna ad-din. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Millah itu makna ad-din. Fuqaha ilmillah makna kata tok pekoh hak duk di atas aliran agama. Ya tak? Duk di atas aliran agama. Hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah ala madhhabi fuqaha'il millah. Di atas fuqaha jamak daripada apa? Faqih, fuqaha jamak dia. Abi Hanifah. Ia Abu Hanifah. Nama apa Abu Hanifah? An-Nu'man ibn Thabit. Beranak bila Basri? Siap. Beranak bila Abdullah? Beranak bila? Tahun 80 Hijrah. Mati? Tak ingat agak? Imam Syafi'i beranak bila? Tahun 150 Hijrah. Kena ingat ni. Kita orang ngaji ahli sunnah ni kena ingat tarikh mati ulama. Ni lokoh hak kita. Lambang syiar hak ahli sunnah. Kena ingat. Qur'an kena ada, hadis kena ada, tarikh ulama kena ada. Pembahasan kita kena pandai buat. Cara nak tak lagu mana. Syiar kita. Ni mengaku ahli sunnah Qur'an pun tak tahu, hadis pun tak tahu, sejarah pun tak tahu. Ahli sunnah apalah tu? Nampak tu tak? Tu kita yang murih, yang marah, ya tak boleh. Tarbiyah, ya tarbiyahkan kita. Faham tu tak? Tu dia. Habis situ. Kemudian tengok pula. Abi Hanifah An-Nu'man Ibn Thabit Al-Kufi, orang Kufah. Dia orang Kufah. Imam Abi Hanifah, imam min a'immatid din. Jangan kita cuca dia, jangan kita maki huduh terhadap dia. Itu bukan ajaran sunnah. Siapa main maki Imam Abu Hanifah kata gitu gini, kata orang ni adalah orang keluar tubik daripada jalan sunnah asal. Walaupun nak mengaku sunnah juta persen setara mana, lah gila. Tapi bukan. Sebab orang sunnah dia tak cicak ulama. Dia tak cicak ulama. Walaupun dia tak puja, dia tak memperdewakan, tapi cicak tak. Tu hak sunnah asal. Nampak tak? Itu sunnah hak asli. Faham tak? Itu sunnah hak asal. Hak sunnah mana? Ashabis sunnah, ahli sunnah. Buat kita sunnah belakang sini ni. Nampak? Malaikat buat sabaiyah baru-baru ni. Sabaiyah tak? Sabaiyah tu buat Abdullah bin Sabah. Ikut Abdullah bin Sabah tu. Tu buat tu lain lah. Tu ajaran baru ya. Tak ada gapo. Baru tapi tak ada duduk di atas alasan. Wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari. Dan Abi Yusuf. Abi Yusuf ni sahibain ni. Orang haduk kapik dengan Imam Abi Hanifah. Supaya dengan Muzani dengan Rabi' duk tepi Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah ada Abi Yusuf dengan Abi Abdullah Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Ya dua orang ni. Ya kena ada orang duk tepi. Tok guru ya kena ada anak murid hak sejati duk tepi. Nampak tu tak? Ni cara dalam agama kita. Ridwanullahi. Baca hi tu bukan ridwanullahu tu. Ridwanullahi idafah di situ tu. Idafah pada fa'il. Masdar idafah pada fa'il tu. Alaihim ajma'in. Kita pohon rahmat Allah Subhanahu wa taala turun di atas mereka itu seluruhnya. Semua. Nampak tak? Mana kata ridwanullah yanzilu alaihim ajma'in. Turun di atas mereka itu seluruhnya. Semua. Wajib kita ni orang mai Ahmadiyah ni sifat kita sebagaimana Tuhan kata. Alladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jangan ada dendam terhadap orang depan kita. Mula-mula sekali sahabat Nabi, kemudian ahli bait Nabi, kemudian isteri bagi Nabi, kemudian ulama seluruh. Tak ada cuci hati kita, tak ada masalah. Khilaf mereka boleh khilaf. Tetapi cicak mereka menghinakan mereka itu bukan. Kalau ni mari hina mai cicak mai kata itu bukan.
Bukan hak Tuhan sifatkan orang mukmin. Heran tu, bukan orang sifat orang mukmin. Bukan hak Tuhan sifat orang mukmin. Bukan mukmin lagu tu. Apatah lagi dok mengaku sunnah. Nampak tu tak? Ni cara dia lah tu. Wa ma ya'taqiduna min usuliddin wa yadinuna bihi rabbal alamin. Dan perkara yang mereka itu pegang. Ya'taqidun mana berpegang, berdasar pegang daripada usuliddin. Apa makna usuliddin? Asas bagi agama. Dalam syariat kita ni, dalam Islam ni, ia ada usul, ada iman, ada apa nama? Ada tauhid, ada syariah. Nampak dah tu? Mana ada iman, ada syariah. Dalam iman ada usul iman wal furu' iman. Dalam syariah ada usulul syariah, ada furu' syariah. Pak situ ingat molek. Nampak dah tu? Kena faham tu. Masalah tu. Dalam masalah pokok iman, hak ni tak boleh kena ittifaq. Kalau ikhtilaf tak boleh. Seperti kita kata qira'ah kalam Tuhan. Wajib kena pergi ragu tu belakang. Tak boleh khilaf. Nampak dah tu? Kemarin mari khilaf. Jenis cara tu. Tu lain pula. Tapi pada pokok kena pergi lagu tu. Seperti kita kata, kita mengaku belaka kata sahabat pak tadi itu khalifah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pada asal. Kemudian khilaf di antara ulama, hak mana lebih di antara Uthman dengan Ali. Tu khilaf tak apa situ. Tapi ijma' ummah kata Abu Bakar afdalu ummah ba'da nabiyha. Lepas pada Nabi dia Abu Bakar lebih. Alah tak ada. Hak tu mana pegangnya hak asli hak kita. Nampak tu tak? Dalam syariat pun siapa. InsyaAllah kita akan masuk cara masalah ni. Daripada masalah usul ad-din. Maksud usuluddin di sini mana? Apa? Masalah pegangnya akidah kita. Wa yadinu bihi, dan mereka itu yadin. Apa mana yadin? Berugama. Apa mana berugama? Apa mana ugama? Basri? Sikit dah banyak. Pukul 10 dah. Berugama mana? Cara pakai hidup. Mana orang berugama, mana orang ambil ajaran agama pakai dalam hidup dia. Tu mana orang berugama. Kalau gitu, mereka ini berugama dengannya, dengan pegangnya saat ni. Pegangnya saat ni, mereka itu ambil asas pegangnya, usul pegangnya, mari mengkemukakan kata aku ni hamba bagi Rabbal Alamin. Aku pegang gini kerana Tuhan suruh pegang lagu ni. Aku pegang lagu ni kerana Nabi mung ya Allah suruh pegang lagu ni. Tu makna kata wa yadinu nabihi Rabbal Alamin. Mana hak kita dak pegang ni ibadat ni. Bukan makna kata dak pegang lah mana pun ikut. Dak. Tak sama. Nampak tu dah? Tak sama. Ning mata mula-mula dah. Ning mata mula-mula. Lepas tu nanti insya-Allah lah kita akan masuk mata yang kedua, naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillah innallaha wahidun la syarikalah. Nanti halaqah yang ke seterusnya. Kita hak ni kita ngaji malam taki kitab muqarrar akidah kita ni hak kelas 9 ni kita nak khitam hak tu dulu. Ya ada 2 bab lagi kita nak sudah hak tu. Insya-Allah kita akan sambung hak ni. Kita taklah malam mana-mana kalau boleh tiap-tiap malam tu kalau tak kita tak ada kerja gapo tak ada pergi kana insya-Allah. Kalau kita tak luar kita royak. Nampak tu tak? Pasal dialah kehadap peluang kita buat lalu. Sebab masa jangan duk tunggu. Tu tak? Tu. Sekadar inilah dulu kita nak hubung kitab lain pula lepas daning insya-Allah taala. Tapi tak ada dalam ni dah lah. Hak tu hak khusus. Sekadar inilah dulu pada malam ni. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.